tak ada agenda reform langsung dalam kita memerintah dalam tempoh 22 bulan itu, saya rasa itu agak tidak tepat lah. Selain daripada soal pencapaian yang pertama, pembebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan Kak Wan sebagai Timbalan Perdana Menteri, lepas tu kita telah melakukan apa yang kita janjikan, iaitu untuk memerangi masalah rasuah dengan kita mengamalkan proses tender terbuka. Tetapi pada masa yang sama, oleh kerana dah ada yang ada pelantikan ataupun yang telah ada surat setuju terima dan sebagainya, kita terpaksa hormati, kalau tidak kita akan hadapi tindakan undang-undang. Tetapi seterusnya semua projek-projek, semua perkara-perkara telah kita lakukan secara tender terbuka. Selepas itu kita telah runding balik kebanyakan daripada tender-tender dan kontrak-kontrak yang melampau dari segi harga dan sebagainya. Dan bagi saya sendiri di wilayah Persekutuan, sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, kita telah kaji balik dalam 90 lebih tender dan kontrak yang telah ditawarkan, yang telah pun disign, tetapi kita runding balik dengan kontraktor, dan daripada itu kita telah dapat penjimatan hampir setengah bilion ringgit Malaysia, hasil daripada rundingan dan pihak kontraktor, pihak pemaju pun mengakuilah bahawa mereka mendapat tanah itu dengan harga yang murah, ataupun mereka telah memberikan barangan dengan harga yang tinggi dan sebagainya. Lalu kita runding balik dan kita dapat betulkan dengan cara itu mengurangkan kemungkinan akan berlakunya penyelewengan dan rasuah lagi. Yang ketiga, kita dapat ini termasuklah rundingan balik ECRL yang menjimatkan bagi negara sampai berpuluh bilion, rundingan balik projek bandar Malaysia dan sebagainya lah, yang jauh lebih baik dan lebih menguntungkan kerajaan berbanding dengan apa yang telah diusahakan oleh Barisan Nasional sebelum itu. Dan yang ketiga, kita telah juga menentukan bahawa adanya kebebasan bagi pihak mahkamah, hakim, pendakwaan, dan apa yang kita janjikan bahawa golongan yang terlibat dalam kes rasuah, kleptokrat dan sebagainya, semuanya akan dihadapkan ke mahkamah sekiranya pihak Peguam Negara dan SPRM atas siasatan mereka dapati ada kes. Dan memang dalam sejarah Malaysia tak pernah berlaku, iaitu bila kita kita ada bekas Perdana Menteri yang telah dihadapkan ke mahkamah dan didakwa. Tapi bila saja kita dah dijatuhkan melalui pengkhianatan, maka kita dapati bahawa apa yang kita telah usahakan ni sekarang ni semua dah mula diubah balik, dan sejauh mana adanya campur tangan politik dan sebagainya itu kita tak berani nak katalah. Tetapi nampak agak pelik bila pendakwaan ditarik balik, walaupun ada kes yang sebelum itu disiasat dan didapati bahawa ada kes dan perlu didakwa. Itu menjadi tanda tanya, digunakan hujah-hujah yang pelik-pelik lah, yang tak pernah terlintas. Dan banyak lagi perkara, termasuklah harga barangan, termasuk harga minyak yang kita tetapkan adanya harga ceiling, yang mana bila kita dah buat begitu, tiba-tiba bila ambil alih, terus harga ceiling itu dihapuskan. Dan yang apa yang kita telah janjikan dalam tempoh 100 hari, walaupun kita tak mampu laksanakan dengan sepenuhnya, tetapi berdasarkan kepada apa yang kita kaji, hampir 70% daripadanya telah pun dilaksanakan. Dan dalam mesyuarat kabinet yang terakhir, soal PTPTN itu pun dah boleh dilaksanakan. Kalau kiranya diberikan tempoh dalam sebulan ataupun 2 lagi, berdasarkan kepada pembentangan yang telah dilakukan oleh pihak
yang berwajib lah. Kita pun telah capai penurunan harga tol, walaupun ianya bukan apa yang kita janjikan sepenuhnya, tetapi paling kurang dapat jugalah dikurangkan. Dan perkara itu memang hasil daripada perbincangan dan perbahasan yang panjang lebar. Kita faham bahawa kalau kita hapuskan tol sepenuhnya, maka kerajaan sebelum ini telah melabur duit rakyat ataupun duit negara melalui EPF, melalui khazanah dalam konsesi tol itu. Maka kalau kita hapuskan, maka akan menimbulkan masalah bagi pihak penabung, bagi pihak khazanah, bagi pihak mereka yang menyumbang kepada KWSP dan sebagainya. Maka itulah yang kita lakukan. Maka ianya adalah yang terbaik yang mungkin dalam keadaan yang telah kita warisi. Inilah perkara-perkara yang perlu kita ambil kira. Lalu bagi yang mengatakan bahawa tak ada agenda reform langsung dalam kita memerintah dalam tempoh 22 bulan itu, saya rasa itu agak tidak tepatlah. Dan sebenarnya semua menteri-menteri memang diberikan kebebasan untuk mengusahakan pelaksanaan reform di dalam kementerian masing-masing, dan semua dilaporkan kepada kabinet, dan tak ada pihak yang menghalang. So maknanya dianya juga banyak atas inisiatif menteri masing-masing. Sebagai contoh apa yang telah dilakukan oleh pihak UBIN dengan adanya kumpulan wang industri elektrik yang dapat menjimatkan mendapatkan sumbangan daripada industri elektrik dengan jumlah yang begitu banyak, sehingga akhirnya bila yang kerajaan Perikatan Nasional ambil alih pun dia bayar, dia ada subsidize pun, dia gunakan duit daripada tabung itu. So ini semua manfaat, dan kita cuba perbetulkan keadaan dalam tabung haji, dalam Felda, dalam tabung angkatan tentera dan sebagainya. Banyak yang kita terpaksa tangani hasil daripada penyelewengan dan salah guna kuasa yang telah berlaku. Saya nak bagi contoh lah yang macam tabung haji ni kan. Dia orang kata kita jual aset bawah harga pasaran, kononnya. Sebenarnya bukan kita jual bawah harga pasaran, tetapi mereka untuk menutup penyelewengan yang telah dilakukan, mereka mencatatkan harga aset itu lebih tinggi dengan apa yang sepatutnya. Dan tak ada manfaat kita jual dengan harga yang di bawah harga pasaran, kerana ianya pun bukan dijual kepada pihak swasta, tetapi kepada pihak syarikat yang di bawah jagaan kerajaan, kerana kita nak betulkan keadaan kewangan yang sebenarnya. Dan saya rasa yang Menteri Agama yang baru pun bila dia mula-mula ambil alih, dia pun telah menyatakan bahawa apa yang telah dilakukan adalah sangat baik dan dapat selamatkan tabung haji daripada keadaan yang yang tak betul dan sebagainya lah.